Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nak atau tidak kita sentiasa hijrah. Daripada alam roh, kita telah berhijrah ke alam rahim dalam perut ibu kita. Kemudian dalam alam rahim, walaupun suka macam mana pun duduk dalam perut mak, sebab itulah tempat paling selesa sebenarnya. Cukup makan, cukup pakai, tak ada pakaian dalam perut, dalam rahim. Walaupun tak ada udara, tapi kita elok bernafas. Walaupun kita duduk dalam air ketuban, kita tidak lemas. Walaupun kita tak ada pun makan, minum, beria macam sekarang, tapi Allah bagi cukup. Kerana kecukupan itu daripada Allah yang kafi, yang maha cukup, Allah yang wali, yang wakil, yang maha melindungi, Allah yang hafiz, yang maha menjaga, Allah yang razak, memberi rezeki kepada kita dalam perut ibu dengan kadar yang secukupnya. Kemudian cukup masa kita berhijrah ke alam dunia yang sedang kita diami sekarang. Nak atau tidak, bersedia atau tidak, kita akan berhijrah ke alam barzakh melalui pintu kematian. Daripada alam barzakh kita akan berhijrah ke alam mahsyar. Kemudian hijrah kita akan berakhir sama ada di syurga ataupun di neraka. Maksudnya, walaupun kita seronok sangat dengan tahap kehidupan kita sekarang, kita dah capai satu tahap rumah diidami, kereta yang diidamkan, suami sebagai yang kita nak, anak sekian-sekian, kita tak akan boleh berhenti dengan titik yang kita sedang berada sekarang. Kita tetap akan digerakkan oleh Allah untuk hijrah setiap hari. Tetapi persoalannya sekarang, adakah hijrah kita hari demi hari, saat demi saat, semakin mendekati kepada Allah ataupun semakin menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tujuan Allah ciptakan puan-puan? Puan yang baju hijau, puan yang tudung merah, tuan pengarah, timbalan pengarah, semua kiri dan kanan, tuan yang berada di belakang. Apa tujuan Allah ciptakan tuan-puan? Apa tujuan Allah takdirkan tuan-puan dulu belajar sekolah rendah sini, menengah sini, unisi sini, tak pernah pun dulu orang tanya masa sekolah menengah, apa cita-cita? Saya nak jadi pegawai LHDN. Ke ada daripada sekolah rendah sekolah menengah memang itulah aim dia? Tak ada kan? Tuan pun kan tak sangka pula kan, nampak macam biasa tu jadi pengarah kan? Luar kalau jumpa, kalau nampak orang biasa, humble penampilannya, subhanallah kan. Kalau pengarah kan dia ada gayanya tu kan, macam pengarah apa ni, kalau cerita-cerita Melayu kan, Piramli apa tu, Megah Holding, Megah Holding kan ada gaya gitu kan. Tuan pun ada gaya, janganlah kecil hati kan, memang ada gaya. Tapi boleh bertukar dengan orang sebelah, orang sana pun boleh bertukar. Tu gaya pengarah, semua ada gaya lah kan, kecil hati kan. Muslimin muslimat, maksudnya tak pernah ada cita-cita apa nak jadi pengarah LHDN, tak ada. Maksudnya perjalanan kita memang telah diatur oleh Allah. Kita tidak boleh mengubah takdir Allah di mana tempat kita cari rezeki. Kita hanya boleh mengurus takdir Allah. Allah takdirkan kita jumpa siapa, kita kahwin dengan siapa. Walaupun kita tidur tengok muka suami, nampalah dia jadi lelaki aku. Kan? Bergogong apa tengok, memang itulah. Itulah takdir jodoh kita. Tengok muka anak-anak, kenapa keluar macam ni? Ambil bahagian-bahagian yang tak comel je. Patut ambil bahagian comel saya, comel suami jadi tercomel. Contoh kan. Macam-macam lah benda yang kita berfikir. Semua takdir Allah itu perlu diurus. Diurus supaya kita jadi syukur ke, sabar ke, redha. Sama ada tu je. Diurus menjadi sabar kalau berlawanan dengan apa yang kita harap. Syukur kalau memang bertepatan apa yang kita harap. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang Allah sekalian, kalian ada peranan yang sangat besar berada di sini. Walaupun saya pangkat paling rendah sekali dari CDN. Kerja apa? Cleaner je. Cuba akak tak datang seminggu apa jadi pada CDN? Bukan akak seorang, semua cleaner berbakat tengah datang. Tuan-puan boleh kerja dengan selesa tak? Ke boleh agih tugas, okey hari ni siapa basuh tandas, siapa uruskan sampah, semua ada peranan besar. Oh saya pa je, sekarang ni ada lagi ke jawatan pa tu, pembantu am rendah ada lagi. Saya pa je. Allahu Akbar. Di sisi Allah, pangkat, kedudukan, jawatan, grade-grade semua tu
sedikit pun Allah tidak pandang. Itu kita faham. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu, di sisiku, adalah orang yang paling takwa. Boleh jadi orang yang pangkat rendah tapi dia datang kerja dengan takwa, dengan amanah. Itulah yang dipandang oleh Allah, dan dialah orang yang paling mulia di dalam pejabat tersebut pada pandangan Allah. Namun para pemimpin dalam satu jabatan, dia memang telah ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Walaupun kita tengok pengarah buat kerja apa, lalu-lalu hintai-hintai, seronok di pengarah. Tengok pengarah tu tutup mata, sazah depan-depan mengata. Masya Allah. Tuan-puan, tuan pengarah tak boleh sampai tahap jadi pengarah sebelum bermula daripada bawah. Orang yang ada di atas, dia nampak gitu Orang yang di bawah, ramai duk tengok dia seorang. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya berhenti kerja, saya jadi pengarah kepada beberapa syarikat Sedia Berhad dan Menang. Lepas tu enterprise kan. Ni dah sebut depan HDN ni kan. Tapi semua kita pengarah dah pegang transparent mas. Tapi kita declare sekarang hari ni pun, kebetulan bila saya nak datang, saya punya kawan kata Ustazah, ini pegawai untuk urusan HDN datang. Bukan pegawai tapi dengan audit. Takut tu kan. Jadi tak payah siasat saya. Okay, insyaAllah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila jadi pengarah baru saya tahu beban. Ingat, bila kerja sendiri, dulu kerja di bawah agensi kerajaan dah berat, rasa stres. Tapi bila jadi pemimpin, beban itu bertambah-tambah. Subhanallah. Sebab itu, di dalam hadis yang sahih, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maksudnya ini golongan jika amanah, jika adil, jika betul-betul buat kerja, ya Allah, ini berhadapan dengan macam-macam risiko, lalu dibuat dengan penuh tanggungjawab, insya-Allah di kalangan, di golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar, di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Di bawah pengarah ada pemimpin lain pula. Ada ketua jabatan, ada ketua unit, ada ketua bahagian, semua pemimpin. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepemimpinanmu. Sebab itu kalau orang kata, Ustazah, saya cleaner je, puan pun pemimpin. Puan akan ditanya akan sifat kepemimpinan puan terhadap penyapu semua tu. Oh, saya punya kaki tangan saya penyapu ni je, contohnya. Puan akan ditanya amanah kerja puan. Jangan letakkan, downgradekan kerja puan. Boleh jadi asbab kerja inilah kedudukan puan sangat tinggi di sisi Allah. Saya nak ceritalah beberapa kisah. Tak apa ya, kita dalam lingkungan hijrah kerja lah. Sebab kita ni dalam suasana kerja. Saya pernah pernah menetap beberapa tahun di Brisbane, Australia. Masa tu encik suami saya sambung pengajian di sana, dia buat PhD. Suami saya orang panggil ustaz tapi sebenarnya dia chemical engineering. Masa dia dipensyarah di KL, tahun lepas dia dah resign. Subhanallah. Dan pengajian juga masih lagi dalam proses untuk menyelesaikan. Jadi saya duduk di sana, kemudian anak-anak bersekolah di sana. Lepas tu ada yang bersalin anak yang kelima, kan anak 7 kan. Cerita ni dah 2013 ke 2015, macam tu 2012 ke 2015. Ada beberapa orang PR yang bekerja di sana. Saya nak cerita budaya kerja masyarakat bukan Islam di sebuah negara yang kita panggil negara maju. Kita negara membangunkan. Bagaimana attitude cara mereka bekerja? Saya ada beberapa orang kawan PR yang bekerja di agensi-agensi di sana. Bila saya nak hubungi mereka, saya tak dapat berhubung. Maksudnya kalau phone tu macam tutup, ataupun kalau dia balas, dia akan balas malam ataupun petang. Lepas tu bila saya tanya, rupanya cara dia bekerja adalah telefon memang kena off, memang simpan di satu tempat. Kalau ada emergency, dia perlu berhubung dengan keluarga, minta kebenaran dan dibenarkan di satu kawasan yang tetap. Kemudian jika orang luar nak hubungi dia, emergency, family tahu nombor apa untuk dihubungi. So tak ada masalah kalau ada emergency. Dan mereka balik tepat sangat pada waktu. Kita kan contoh kalau balik tepat kadang-kadang tu ham. Ada orang kan
beratur dekat pasukan, antaranya saya dulu macam tu juga. Tak adalah beratur awal sangat kan, jaga kat maruah diri kan. Dah lah pegawai kan. Sebab saya ada anak dekat sekolah 5 orang yang saya kena pergi ambil. Kalau lambat sekian-sekian, suami saya kerja dekat Melaka, saya duduk Negeri Sembilan. Jadi saya lah yang hantar 5 orang anak masa tu, dan saya juga yang akan ambil di sekolah berbeza. So orang dah faham kenapa saya perlu syak keluar untuk ambil anak-anak di 3 buah sekolah berbeza. Jadi orang yang faham dia tak akan rasa macam sekian-sekian. Tapi bayangkan ya budaya kerja kita, kadang-kadang kita kata, ui bagusnya sejam tak balik lagi. Tak apa, lillahi ta'ala. Contoh ya. Masa soalannya bila kerja lebih masa, kerja sampai overtime, sampai ke malam, stay up ke dan sebagainya, kita kata, oh bagus ni, bagus. Okey, yang balik syak, soalannya dia tu kerja tak siap, syak balik. Habis masa terus balik. Dengar dulu sampai habis ya. Subhanallah, di sana pula kawan saya ni bercerita, kalau ada yang balik lambat 10 minit ke, setiap hari balik lambat setengah jam ke, dia akan dipanggil oleh kaunselor. Dia dianggap pekerja yang bermasalah. Masuk bermasalah di sini, something wrong somewhere. Adakah dia ada masalah dengan keluarga sampai dia lambat nak balik? Adakah dia orang yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik terhadap keluarganya? Sepatutnya dia dah balik masa tu sebab push out daripada pejabat, push in pula rumah, ada tanggungjawab di rumah. Tapi macam mana mereka bekerja? Efficient, fokus, telefon tak ada. Bayangkannya sebenarnya betul atau tidak, yang banyak mengambil masa dan fokus kita adalah telefon. Akui atau tidak? Nak tengok sekejap je, kawan kita cerita, kau dah tengok viral? Viral apa pula? Dia sebut sikit je. Ya ke aku tengok saya? Teruklah kena tam komen. Dah baca komen lah pula. Lepas tu bukan kait gini. Dapat gaji, Lazada, Shopee, kan bukan ni. Kadang-kadang tu kita tak niat nak lama, tetapi sekarang ni kita kata kita main Facebook, sebenarnya Facebook dah mainkan kita. Kita kata kita guna Facebook, Facebook mempergunakan kita. Sebab itu diorang lah yang paling kaya. TikTok mempergunakan kita, IG mempergunakan kita, mempermainkan kita. Dah ambil masa dan fokus kita. Mungkin buat kerja, tapi kepala masih lagi dalam apa yang kita tengok, apa yang kita dengar tadi. Mulut borak lagi benda yang kita tengok, benda yang kita dengar tadi. Sebab itu banyak kan syarikat Jepun lah, syarikat Korea lah, dia buat telefon tu memang haram, terus letak tepi. Hari tu adalah saya pergi Dubai. Okay, ada transit dan beberapa hari nak belajar suasana kerja di Dubai ni. Saya pergi Watson. Dubai pun ada Watson dalam mall dia. Watson ni kita tahu dah bukan Malaysia saja. Lepas tu yang apa ni, yang bila masuk Watson, saya ada nak cari barang. Lepas tu pekerja dia pun ada sarankan barang ni kan. Biasalah dia orang kan promoter. Belilah ni bagus, gini bagus. Lepas tu saya pula tak bawa handset. Saya pun cakap pada dia, boleh tak? Yelah English lah sebab dia orang Filipin. Boleh tak you tolong googlekan, saya nak tengok maklumat halal ke tak. Saya sebenarnya nak tahu halal ke tak saja. Saya perlukan barang tu nak tahu kandungan halal ke tak. Boleh tolong google. Dia pun kata tak boleh. Tumpas sekejap telefon saya. Saya ingatkan dia kedekut. Dia kata memang kami tak dibenarkan langsung buka phone. Kalau tak CCTV semua ada. Padahalnya bukan kerja duduk di tempat yang kritikal ni. Promoter jual di Watson. Saya memang tak boleh. Tak boleh. Nak ambil gambar pun tak boleh. Macam saya nak ambil gambar, dia kata adalah dibuat something pada saya. Ambil gambar puan, saya tak boleh. CCTV. Oh, okey. Sebab itu kita tengok hari ni ramai orang yang berniaga, contoh tepi jalan. Kita nak berhenti tak tengok gerai, orang gerai tu duduk main phone menyandang makanan kat depan. Ada rasa tak nak berhenti? Kalau saya lah, orang muda berniaga kan, tuan pengurusi kan, dia duduk menyandang main phone, makanan kat depan. Berbeza dengan kita nampak yang berdiri, dia akan angkat tangan apa, kita nampak dia fokus. Tarikan rezeki tu, tarikan usaha ikhtiar dia tu ada. Senyum, angkat tangan. Kita sebab dia senyum angkat tangan tu lah patut balik. Subhanallah. Bahkan saya sendiri banyak kali bila dah berhenti duduk depan, dia duduk tengok phone, tengok kita nak apa, saya pun tak apalah, terima kasih.
Allahu Akbar. Bayangkan ya tuan pengarah, kalau telefon ni tak dibenarkan guna, agak-agak apa berlaku kepada hasil kerja. Boleh jadi dia orang cari kerja. Tuan pengarah, kerja saya dah habis, ada kerja lagi tak? Sebab baru pukul 12 ataupun baru pukul kerja dah habis, dah sasaran. Lepas tu nak buat apa? Telefon pun tak boleh main. Ada orang motivasi dia nak cepat-cepat kerja sebab cepat-cepat nanti boleh layan phone, walaupun kerja tu tak efisien, tak terbaik. Ada orang bila diberikan tugas untuk buat kertas kerja, sejam siap serah. Ada orang pula sampai 1 hari dia makan masa. Dia buat research dulu, dia cari 10 paperwork untuk buat perbandingan, dia buat the best. Inilah ciri orang yang ikhlas dalam bekerja. Sebab itu, salah kalau kita sebut apa? Tak apalah, yang penting ikhlas. Ayat tu meletakkan budaya ataupun kita punya tahap kualiti kerja paling bawah, yang penting ikhlas. Tak apalah, sikit pun, yang penting ikhlas. Kita letakkan jumlah sedekah paling rendah, kita ikat dengan ikhlas. Sedangkan apakah maksud ikhlas? Ikhlas itu dari sudut bahasanya adalah suci, mulus, khalas, buat dengan okey. Ikhlas ada kaitan dengan perkataan khalas. Khalas di dalam bahasa Arab selesai, dan macam kita buat sesuatu dan kita puas hati, kita kata selesai. Kita pun lega, dah tak ingat lagi dah. Dah tak fikir sebab kita puas hati. Tapi ada orang dah selesai tapi ada unfinished business sebab tak puas habis baik, berfikir-fikir lagi. Sebab itu ciri-ciri orang yang ikhlas, apabila dia melakukan satu tugasan, dia buat sehabis baik. Walaupun masa dia lama sikit, dia buat sehabis baik. Allahu Akbar, subhanallah. Sebenarnya tuan pengarah, timbalan, semua staf, dan saya tuju pada diri saya, waktu bekerja 8 jam sehari sebenarnya cukup untuk kita tak bawa balik kerja kita ke rumah. Sebenarnya cukup untuk kita tidak dragkan masa sehingga ambil masa yang sebenarnya masa anak dan suami dan isteri kita. Itu dah masa keluarga, dah lebih dari waktu pejabat. Sekiranya kita betul-betul amanah dengan masa yang ada, kita betul-betul menggunakan daya akal, daya fokus yang Allah berikan, sebenarnya kita banyak menzalimi diri kita. Kita tak guna betul-betul potensi yang ada dalam diri kita.